Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Hari ini kita akan tengok bidang sirah. Tajuk kita hari ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Lagi sekali Ustazah ulang, tajuk kita ialah Nabi Muhammad dan masyarakat Arab Mekah. Okey, hari ini kita nak tengok bagaimana cara hidup orang masyarakat Arab Mekah sebelum Nabi menjadi Rasul dan bagaimana sifat dan peribadi Nabi sebelum baginda menjadi Rasul. Okey, jom kita tengok yang pertama, cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Okey, bagaimana cara hidup orang Arab tu? Kenapa kita panggil dia Jahiliyah? Kerana orang Arab ni dia tidak tahu ataupun sesat dalam beragama ataupun dia sesat dalam kepercayaan. Mereka tidak menganut agama Islam. Okey. Kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, bagaimana kisah mereka? Yang pertama, masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Okey, kabilah ni maksudnya macam kaum lah, macam kumpulan-kumpulan. Okey, waktu zaman jahiliah, orang Arab ni mereka ni berpuak-puak, dia orang ada kumpulan-kumpulan ataupun kabilah-kabilah. Setiap kabilah ni akan sentiasa bergaduh, berperang, bergaduh antara satu sama lain untuk merebut kuasa dan harta. Okey. Yang kedua, kepercayaan orang Arab, masyarakat Arab Jahiliyah tu. Macam mana kepercayaan mereka? Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah. Okey, menyekutu ni maksudnya menduakan Allah. Mereka percaya selain daripada Allah dengan menyembah berhala. Okey, mereka percaya kepada berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Okey, mereka menyembah berhala. Okey, waktu zaman masyarakat Arab jahiliah tu terlalu banyak patung-patung berhala. Boleh dikatakan setiap rumah ada patung berhala. Okey. Apa itu khurafat? Okey, khurafat ialah kepercayaan yang karut, dongeng dan tahyul. Okey. Contohnya tangkal. Okey, ada macam masyarakat Melayu sekarang pun masih lagi ada yang percaya kepada tangkal. Mereka percaya tangkal ni dapat menghindarkan seseorang itu daripada sesuatu yang buruk. Contohnya nampak ni tangkal bubuh dekat baby, dekat bayi yang seperti bentuk gelang kan. Kalau kamu perasan, kalau kamu ada nampak, ini dinamakan khurafat. Khurafat, Ustazah ulang lagi sekali, khurafat ialah kepercayaan yang karut, dongeng dan tahyul. Mereka percaya tangkal ni dapat menghindari baby ni daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Okey, seterusnya nombor 3, cara hidup. Okey, bagaimana cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah? Mereka suka minum arak. Wah, suka minum arak. Nampak ni, suka minum arak. Berjudi. Okey, suka berjudi. Berbohong dan menilik nasib. Mereka suka berbohong, tak cakap betul lah, suka tipu-tipu. Lepas tu mereka suka menilik nasib. Menilik nasib ni dia pergi tanya dekat orang umur. Contoh, tengok jap tapak tangan saya, apa yang akan berlaku dengan hidup saya. Lepas tu orang yang tilik nasib tu pun akan tengok, oh okey, nanti esok kamu akan dapat duit yang banyak. Dia orang akan tilik nasib. Jadi orang Arab Jahiliah dulu suka sangat menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Ini yang paling sedih sekali. Bila ada je anak perempuan yang lahir, bayi perempuan lahir, mereka akan segera bunuh. Sebab dia orang nak ada anak lelaki sahaja. Mereka nak anak lelaki sahaja. Okey. Ini Ustazah nak buat rumusan bagaimana cara hidup masyarakat Arab Jahiliah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Yang pertama, mereka hidup berpuak-puak dan berpecah belah, sering bergaduh dan berperang. Okey. Nombor 2, kepercayaan mereka menyembah berhala. Mereka tidak percaya kepada Allah. Okey.
Cara hidup mereka ada 5 cara hidup mereka, iaitu yang pertama suka minum arak, yang kedua berjudi, nombor 3 berbohong. Setiap hari mereka berbohong, dan yang keempat menilik nasib, yang kelima membunuh anak perempuan. Okey? Kita dah tahu dah cara hidup mereka, hidup berpuak, kepercayaan mereka menyembah berhala. Cara hidup mereka ada 5, iaitu minum arak, berjudi, berbohong, menilik nasib dan membunuh anak perempuan. Okey, sekarang kita nak tengok kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi rasul. Kita nak tengok bagaimana cara Nabi ketika berada di zaman masyarakat Arab Jahiliyah. Okey. Ada 4 perkara hari ini Ustazah nak tunjukkan 4 perkara. Yang pertama, amanah. Okey, Nabi ni terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Okey, kalau kamu ingat tadi Ustazah cakap masyarakat Arab Mekah ni mereka suka berbohong. Jadi susah sangat nak jumpa orang yang amanah. Okey. Jadi Nabi Muhammad ni boleh dikatakan satu-satunya orang yang paling amanah yang semua orang percaya. Okey, satu Mekah tu percaya dekat Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi Muhammad diberikan kepercayaan untuk menguruskan perniagaan Khadijah, Siti Khadijah ni . Okey, Siti Khadijah ni isteri Nabi Muhammad. Okey, poin di sini ialah amanah. Okey, Nabi Muhammad ialah bersifat amanah. Okey, seterusnya nombor 2, sentiasa bercakap benar dan adil. Okey, apa dia tu? Okey, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Okey, tengok tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Okey, ingat tak kisah Hajarul Aswad yang negara Mekah dilanda banjir. Jadi tempat kedudukan batu Hajarul Aswad ni terkeluar daripada tempat asalnya. Jadi mereka bergaduh, kabilah-kabilah ni bertelagah. Siapa yang layak untuk letakkan balik batu Hajarul Aswad ni ke tempat asal dia. Jadi bila bergaduh, mereka pun berilah kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadili perbalahan antara kabilah untuk meletakkan batu Hajarul Aswad ini. Okey. Nampak tu, bukan senang orang Arab ni nak bagi kepercayaan kepada seseorang, tapi mereka semua percayakan kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ni dia tidak pernah berbohong dan tidak pernah pilih kasih. Okey, poin yang kedua ini adalah sentiasa bercakap benar dan adil. Okey, yang ketiga, tidak suka membuang masa. Okey, sejak kecil lagi hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Hidup Nabi dia tak pernah buang masa, semua perkara berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'adiyah, ibu susuannya mengembala kambing. Okey, sejak kecil lagi Nabi Muhammad ni tinggal dengan Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah ni ibu susuan Nabi. Okey, Nabi ni sentiasa isi dia punya masa lapang dia dengan perkara-perkara berfaedah, iaitu mengembala kambing. Okey, poin di sini ialah tidak suka buang masa. Okey, nombor 4, penyantun. Okey, baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Okey. Poin di sini ialah penyantun. Okey, penyantun ni dia macam ni lah, bermanis muka. Nabi Muhammad tak pernah bermasam muka dengan orang, sentiasa senyum dengan orang dan berlemah lembut ketika bercakap. Tak pernah tinggikan suara. Dan Nabi Muhammad ni seorang yang pemaaf dan dermawan. Jadi semua orang menyenangi dan menyayangi
Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini ialah keseluruhan sifat ataupun kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Ada 4 sifat dan kepribadian Nabi Muhammad sebelum Nabi menjadi rasul, iaitu amanah, nombor 2 sentiasa bercakap benar dan adil, tak pernah berbohong macam masyarakat Arab jahiliah tu sentiasa berbohong. Okey. Nombor 3, tidak suka buang masa. Dia tak suka buang masa. Macam contoh, masyarakat Arab jahiliah mereka suka berjudi. Kalau ada masa lapang mereka suka berjudi, berbohong, bergaduh. Jadi Nabi Muhammad dia tak suka buat benda tu. Dia hanya buat perkara yang berfaedah sahaja. Okey, yang keempat, penyantun. Okey, penyantun ni macam bermanis muka, berlemah lembut, pemaaf dan dermawan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.